Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. 我们感谢神拥有你这一位神， Hanya di dalam Engkau kami memiliki damai. 因为在你里面我们拥有平安， Hanya di dalam Engkau kami memiliki ketenangan. 在你里面我们可以得到安定。 Walaupun hidup penuh tantangan, 虽然人生充满挑战， tapi ada Tuhan yang beserta dengan kami. 但是神与我们同在。 Pada sore ini Tuhan, 这个下午， kami datang kepadamu untuk mendengarkan firman. 我们来到你面前聆听你的话， Berikanlah kami kebenaran-Mu 求你把你真理赐给我们， dan pakailah hamba-Mu yang penuh dengan dosa ini. 求你使用你充满罪恶的仆人， Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. 奉耶稣基督名祷告。 Amin. Amin. Ya, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Sore. Ya, karena ini adalah pertama kali saya boleh berkhotbah di dalam usia indah di gereja ini. 午安，第一次我在嘉陵团契正道， Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. 我自我介绍， Nama saya Ricky Wijaya. 我的名 Ricky Wijaya， Umur saya masih 27 tahun. 还年轻，27岁。 Jadi Bapak Ibu bisa anggap saya sebagai cucu atau sebagai anak daripada Bapak Ibu. 跟长辈们来，我还是可能是孩子或者你们的孙子。 Dan orang tua saya itu berasal dari Kalimantan Barat juga. 我的父母亲也是从西家来的， Mama saya dari Sambas, papa saya dari Segarau. 我母亲Sambas，父亲是从斯加拉。 Nah, saya tapi lahir sudah di Jakarta. 我出生耶加达， Saya bisa bahasa Ke dikit-dikit, jadi kalau Bapak Ibu mau berbahasa Ke dengan saya bisa dengar, tapi saya balas pakai bahasa Indonesia. 我会听客家话，讲一点点，所以你们跟我用客家话沟通，我用英语来回答你们。 Ya, jidit-jidit ngayau kamu ya Allah. Inti-inti saya bisa ngomong. Baik Bapak Ibu semua, itu saja perkenalan kita sore hari ini. 自我介绍到此。 Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Hari ini tema kita adalah damai sejahtera bagimu. 今天的主题是愿你平安。 Ini merupakan satu tema yang penting karena berasal langsung dari perkataan Yesus. 这是很重要的一个主题，因为主耶稣直接讲的一句话。 Mari kita membuka Alkitab kita dari Yohanes pasalnya yang ke-20, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. 我们一起来看圣经约翰福音第20章19到23节。 Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. 约翰福音20章19到23节。 Saya akan membacakan terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia, kemudian nanti akan diterjemahkan oleh Bapak Yakub di dalam bahasa Mandarin. 先用印尼来念。 Judul perikopnya adalah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ayat 19 sampai 23 saya bacakan dalam bahasa Indonesia. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." 19节那是7日的第一日晚上，门徒所在的地方，因怕犹太人门都关了，耶稣来站在当中，对他们说：“愿你们平安。”说了这话，就把手和肋旁指给他们看。门徒看见主就喜乐了。耶稣又对他们说：“愿你们平安。父这样差遣了我，我也照样差遣你们。”说了这话，就向他们吹一口气，说：“你们受圣灵。你们赦免谁的罪，谁的罪就赦免了；你们留下谁的罪，谁的罪就留下。” Ya Bapak Ibu semua, di dalam pasal yang ke-20 ini adalah kisah mengenai kebangkitan Yesus.
整章20章是谈论耶稣的复活。 Dan peristiwa yang baru saja saya bacakan ini adalah hari yang sama ketika Yesus bangkit daripada kematian. 那么刚才我们所读的这段经文也谈论在主耶稣死后复活的第一天。 Kita lihat sedikit konteks daripada pasal ini. 我们一起来看这个20章。 Kalau kita lihat di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 10, di situ dikisahkan bagaimana pagi-pagi benar Maria Magdalena pergi ke kuburan Yesus. 那么20章第1节说，第一日清早，马莫大拉的玛利亚来到坟墓那里， Dia mencoba mencari mayat Yesus, 她要寻找主耶稣的尸体， tetapi ternyata mayat Yesus tidak ada di dalam kuburan itu. 但是在坟墓里见不到耶稣的尸体， Yang ada hanya kain kafan di dalam kuburan itu. 有的就是裹耶稣身体的那块布。 Maka Maria pergi kepada para murid dan mengatakan kepada para murid, Yesus tidak ada. 后来这些妇女们就去找耶稣的门徒说，我们见不到耶稣， Mayat Yesus hilang, jangan-jangan diambil orang. 他的尸体不在了，可能被人偷去了。 Para murid langsung bergegas, mereka pergi berlari ke kuburan Yesus. 门徒们就即刻跑到耶稣的坟墓， Dan betul, ternyata mayat Yesus tidak ada. 真的没有看见耶稣的尸体。 Lalu di ayat 10, akhirnya para murid pulang ke tempat mereka masing-masing, mereka pergi meninggalkan kuburan tersebut. 后来门徒们就离开，然后坟墓回到自己的住处去了。 Sedangkan di dalam ayat 11 sampai ayat 18, Maria justru bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit. 这一节到18节就谈论玛利亚怎么见到复活的耶稣。 Jadi para murid tidak bertemu, Maria sudah bertemu dengan Yesus yang bangkit. 门徒们他们见不到耶稣，但是玛利亚她见到复活的耶稣。 Maka Maria langsung memberitahu para murid, aku melihat Tuhan, Yesus sudah bangkit. 后来玛利亚就再去告诉门徒说，我已经看见复活的主。 Jadi secara konteks sekarang kita masuk kepada pasal yang tadi kita baca ayat 19 sampai 23. 接下去我们看19到23节。 Para murid sudah mendengar bahwa Yesus bangkit, 门徒们听见耶稣已经复活了， tapi belum sungguh-sungguh percaya Yesus sudah bangkit. 但是他们都不真正相信耶稣已经复活。 Makanya di dalam ayat 19 para murid berkumpul di dalam satu ruangan pada malam hari. 所以当天晚上，门徒们就聚集在一个房子里。 Mereka mungkin bertanya-tanya, betul tidak ya Yesus sudah bangkit? Betul tidak ya Maria mengatakan kebenaran? 他们在哪里就犹豫，问是不是耶稣真正复活，是不是玛利亚所讲的是真的是？ Tapi di satu sisi yang lain, mereka berkumpul karena ketakutan para pemuka Yahudi. 其实他们聚集在哪个地方，他们很怕，就是那些犹太人的宗教领袖。 Mereka berkumpul bukan dengan sukacita. Kalau kita tadi sukacita bersama-sama, kita main bersama, kita kemudian nyanyi bersama, kita berkumpul dengan sukacita. 我们今天聚在一起，就充满欢喜快乐的聚在一起。但是门徒们，他们没有喜乐的心。 Para murid berkumpul karena ketakutan. 门徒们充满惧怕的聚在一起。 Bagaimana tidak, Bapak Ibu? Kita bisa bayangkan kalau kita menjadi murid Yesus. 我们可以想想，就是我们是耶稣的门徒。 Para murid melihat bagaimana Yesus ditangkap. 门徒看见耶稣怎么样被逮捕， Para murid melihat bagaimana Yesus dicambuk. 门徒们看见耶稣被鞭打， Para murid melihat bagaimana paku menusuk tangan Yesus. 门徒看见那些钉子钉在耶稣的身 Tombak 上， menusuk lambung daripada Yesus Kristus. 刺到耶稣的身上。 Maka satu di dalam pikiran para murid, 所以门徒们在想象中， jangan-jangan nanti kami juga ditangkap. 有可能我们也会被抓起来， Jangan-jangan kami akan mati sama seperti Yesus. 有可能我们也会像耶稣一样被打死， Jangan-jangan kami juga akan disalibkan. 有可能我们也会被钉十字架。
Di satu sisi para murid bingung dengan kebangkitan Yesus, mereka sudah mendengar kabar tentang kebangkitan Yesus, tapi di sisi yang lain mereka tetap hidup di dalam ketakutan. 一方面，他们听见耶稣的复活，虽然他们有疑，但是他们还是仍旧活在惧怕中。 Bukankah Bapak Ibu semua ini juga yang sering kali terjadi di dalam hidup kita sebagai orang Kristen? 我们身为基督徒，常常也面对同样的问题。 Sudah berapa kali kita merayakan Paskah? 我们庆祝复活节有几次？ Setiap tahun kita mendengar Yesus bangkit. 每一年我们都听到耶稣复活的这样的信息。 Kita tahu Yesus benar-benar hidup, 我们知道耶稣真正是活的， tapi tetap hidup di dalam kekhawatiran dan ketakutan. 但是我们还是活在惧怕与压力中， Sama seperti para murid pada hari itu. 跟门徒们一样。 Kita mungkin takut akan kesehatan kita, 可能我们害怕我们健康的问题， kita mungkin mulai takut dengan ekonomi kita, 我们面对我们经济的问题也恐惧。 khususnya bagi Bapak Ibu mungkin takut terhadap keluarga, anak cucu nanti seperti apa dan sebagainya. 什么？可能我们做长辈的挂虑我们的孩子、孙子他们的前程。 Banyak ketakutan dalam hidup yang mengunci diri kita, sama seperti para murid yang mengunci diri di dalam ruangan itu. 所以在这世界上很多事情叫我们害怕，吓至我们好像门徒在哪个地方害怕。 Namun Bapak Ibu semua yang luar biasa di dalam ayat 19, 但是在19节一个很特别的事情， dikatakan Yesus datang ke tengah-tengah mereka. 耶稣来到他们的当中。 Yesus tidak menunggu para murid berani, 耶稣没有等他的门徒们变成有勇气， iman para murid belum kokoh pada hari itu. 因为当时他门徒们的信心还没有被坚固， Para murid tetap mengunci diri di dalam ruangan itu karena ketakutan. 门徒们还把自己锁在那个房子里。 Dan Yesus datang di dalam ketakutan mereka. 所以在他们害怕的时候，耶稣来到他们的当中。 Inilah Bapak Ibu semua satu hal yang kita lihat dari Tuhan kita Yesus Kristus. 从这里我们看见我们的神耶稣基督。 Ketakutan bisa datang kapanpun. 虽然恐惧会来到我们的生命中， Ketakutan bisa hadir dalam bentuk apapun. 可能他用各种各样的方式进入我们的生活里面， Tapi ketakutan tidak menghalangi kehadiran Yesus. 但是恐惧不能拦阻耶稣来到我们当中。 Sekali lagi Bapak Ibu semua, ketakutan tidak menghalangi kehadiran Yesus. 恐惧不会拦阻耶稣来到我们的生活里。 Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Ya, kita percaya bahwa Yesus tetap hadir di dalam ketakutan kita sekalipun. 我们相信耶稣会来到我们的生命里，虽然我们还在惧怕中， Sama seperti para murid pada hari itu. 好像门徒当时。 Padahal Bapak Ibu semua, saya kira Yesus itu memiliki 1001 alasan untuk meninggalkan para murid. 我想想，其实主耶稣有千万个理由，不再理会门徒了。 Karena ketika Yesus ditangkap, disiksa dan disalibkan, 因为当主耶稣被抓的时候，被钉十字架、被鞭打的时候， para murid pergi meninggalkan Yesus. 门徒们世上离开耶稣。 Maka Yesus bisa saja datang ke tengah-tengah mereka dan mengatakan, 耶稣他有理由来到他们当中，对这些门徒说： kalian ini murid tidak tahu diri yang meninggalkan aku. 你们这些都是不自量的门徒，离开了我。 Kalian ini murid kurang ajar. 你们是背叛我的门徒， Karena kalian meninggalkan aku, sekarang aku juga akan meninggalkan kamu. 因为你们曾经离弃我，我也要撇下你们。 Yesus punya 1001 alasan untuk mengatakan itu. 主耶稣有千万个理由讲这些话， Tapi yang Yesus lakukan justru sebaliknya. 但是主耶稣所做出来的是相反的。 Yesus tidak marah, 主耶稣不生气， Yesus tidak kecewa kepada mereka, 主耶稣对他们也没有失望， Yesus tidak menghina ketakutan mereka. 主耶稣也没有侮辱他们，因为他们充满害怕。 Justru Yesus mengatakan, 主耶稣反而说 damai sejahtera bagi kamu. 愿你们平安。 Perkataan ini bukan berasal dari pemuka agama,
这句话不是从宗教领袖的口中讲出来， bukan para rasul, bukan pendeta. 也不是牧师，不是使徒讲， Perkataan ini langsung dari mulut Yesus sendiri. 但是这句话是耶稣自己讲的。 Yang berarti Bapak Ibu semuanya, perkataan ini terjamin 100% akan ada damai sejahtera bagi para murid dan bagi orang-orang yang mengikuti Kristus. 所以在这里肯定的担保100%，主耶稣所讲的话会在我们生命中、门徒们的生命中发生。 Apakah berarti, oh kalau aku jadi orang Kristen, aku anti sakit? 是不是我们成为基督徒以后就不会生病？ Tidak. 不是。 Apakah berarti, oh kalau aku jadi orang Kristen, ekonomiku pasti berhasil, pekerjaanku pasti berhasil, aku jadi orang kaya raya? 是不是当我成为基督徒以后，我就在经济上丰盛，事业有成，成为富有的人呢？ Tidak. 也不是。 Alasan utama dan satu-satunya alasan Yesus mengatakan damai sejahtera bagimu 唯一的理由，主耶稣说：“愿你们平安。” adalah karena Yesus bangkit. 就是因为耶稣复活。 Itu sebab di dalam ayat 20 Yesus memperlihatkan tangannya yang bolong dan lambungnya yang bekas tombak itu. 所以主耶稣在第20节给他们看见他手和肋旁。 Yesus yang bangkit inilah yang memberikan kita damai sejahtera. 为只有复活的耶稣能够带给我们平安。 Kenapa? 为什么？ Nah, kita bahas sedikit Bapak Ibu semua alasannya. Kenapa kebangkitan Yesus memberikan kita damai sejahtera? 为什么主耶稣的复活能够给我们平安？ Yesus yang bangkit membuktikan kita beriman kepada Allah yang hidup. 因为复活的耶稣就叫我们建立我们的信心在复活的神， Bukan Allah yang mati. 不是在死的神。 Bukan beriman kepada mayat. 我们不是对尸体有信心。 Suatu kali Bapak Ibu semua, ketika saya masih studi, saya sempat studi di US dulu. 我曾经在美国念书。 Saya dengan teman-teman saya mau pergi ke sebuah air terjun. 我跟朋友们要去一个跑步。 Hari itu saya bawa mobil di sana, kemudian teman saya juga bawa mobil. 我带车，朋友也带一辆。 Nah kemudian kita mulai berjalan, kita pakai GPS masing-masing. Saya pakai GPS saya masing-masing, teman saya pakai GPS dia sendiri. Kemudian kita berangkat ke titik yang ditunjukkan oleh GPS tersebut. 那么我们就用这个 GPS 指路的去找哪个地方，同一个地点。 Lalu setelah 1,5 jam berlalu, 1个半小时以后， teman saya telepon, 我朋友打电话， saya sudah sampai. 我已经到了。 Lalu saya mengatakan kepada dia, oke tunggu, saya kira-kira masih 40-an menit baru sampai ke titik itu. 你就等在哪边，我42分钟以后才可以到达目的地。 Saya melanjutkan perjalanan selama kurang lebih 40 menit sampai 1 jam. 差不多40分钟到1个小时，我前行。 Lalu saya mulai merasa ada yang aneh. 我就感觉到这个像有问题呀。 Kenapa saya masuk ke dalam hutan yang tidak ada apa-apa? 为什么会引我到这个森林里的路什么都没有， Tidak ada lampu sama sekali, 连一点的灯光都没有， tidak ada orang sama sekali, 一个人都没有看得见， dan suara air pun tidak ada. 而且水声都没有听见。 Akhirnya saya coba telepon teman saya dan saya mengatakan, coba kirim titik GPS-mu kepada saya. 我就打电话给朋友，你到达的目的地的地方，你寄给我他的方向。 Dan ternyata Bapak Ibu semua, selama 2,5 jam kira-kira, saya berjalan di jalan yang salah. 原来我已经走错路2个半小时。 Demikian juga Bapak Ibu semua, kalau Yesus tidak bangkit. 弟兄姐妹，同样的，就是耶稣没有复活。 Kalau Yesus tidak bangkit, kita berada di jalan yang salah. 耶稣没有复活，我们就走在错误的路线。 Kalau Yesus tidak bangkit, kita itu menjalani iman yang salah. 就是耶稣没有复活，我们的信心是错的。 Iman yang benar harus kepada pribadi yang benar. 正确的信心要针对这个正确的神。
Kita mau beriman sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, berikan persembahan sangat banyak, berikan ini itu sangat banyak. Kalau pribadinya salah, tetap iman kita salah. 就是我们的对象，我们敬拜的对象是错的，我们要怎么样奉献，怎么样做，怎么样行，都是错的。 Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, iman kita sia-sia. 所以就是耶稣没有复活，我们的信仰，我们的信心是徒然的。 Kita hanya beriman kepada mayat. 我们这个信心的对象是尸体， Kita tetap berada di dalam dosa kita. 我们还是在罪中， Dan maut tetap berkuasa atas kita. 死亡还是掌握我们。 Tidak ada keselamatan bagi orang Kristen kalau Yesus tidak bangkit. 就是耶稣没有复活，我们基督徒没有得到救恩。 Salah satu hal Bapak Ibu semua yang semua orang pasti takutkan dalam dunia ini atau paling tidak pernah pertanyakan. 曾经我们可能每一个人是最害怕的，而且产生很多问号， Adalah mengenai kematian. 就是关于死亡。 Semua orang yang hidup pasti akan mati. 因为每一个活着的人必定面对死亡。 Sekarang saya masih muda tapi nanti akan mati. 传道还年轻，有一天也要面对死亡。 Kita semua pasti akan meninggalkan dunia ini. 每一个人都要离开这个世界。 Dan pertanyaannya, 问题， kemana kita pergi setelah itu? 你要去哪里？ Semua orang pasti bertanya akan hal ini, kemana saya akan pergi? 可能我们会质问：我要去哪里？ Itulah kenapa semua agama dalam dunia ini, baik Kristen, baik Islam, baik Buddha, Konghucu, dan semua agama suku bahkan, 所以，在这世界上所有的宗教，不论佛教、这些回教还是其他的宗教， berusaha menjawab bagaimana kamu bisa selamat. 他们都想办法怎么样来解答你得救的问题。 Misalnya Bapak Ibu semua kita bertanya kepada mereka di dalam agama lain yang di luar kekristenan. 比如说，在基督教以外的宗教，我们问他： Bagaimana caranya kamu selamat? 你怎么样可以得救？ Dan saya percaya jawaban mereka bisa beragam, bisa bersedekah, oh kamu harus beribadah setiap hari, oh kamu harus berikan ini dan itu, oh kamu harus menolong banyak orang dan sebagainya. 可能他们会很多的这个答案，不同的答案要多周济穷人啊，要做善事啊，还是要其他的。 Intinya semua agama akan mengatakan kamu selamat, kita selamat kalau kita berusaha untuk diri kita sendiri. 那么它的终点就是你可以得救，我可以得救，就是我们尽力而为。 Gambarannya seperti ini Bapak Ibu semua. 我可以给你们一个画像， Misalnya satu perbuatan baik adalah satu anak tangga. 比如说行善一次，像一个楼梯。 Kalau saya, misalnya saya dari bawah, misalnya, oh saya memberi makan orang miskin satu anak tangga, lalu saya menolong teman saya satu anak tangga lagi. 比如像传道人，他在下面，他给贫穷的孩子吃饭上一层，后来就帮助需要的人上第二层。 Semakin banyak perbuatan baik, semakin banyak anak tangga. 那么你越做越多的善事，你踏上去的这个小梯就越高。 Dan semakin dekat dengan surga, itu kata mereka. 他们说，就好像你越来越靠近天堂。 Tapi kalau kita bertanya kepada mereka, apakah kamu yakin kamu selamat? 但是就是我们问他们，你肯定你得救吗？ Mereka akan menjawab dengan mengatakan, mudah-mudahan, semoga saya selamat. 他们的答案但愿吧， Ini berbeda dengan kekristenan. 跟基督教不一样， Ini berbeda dengan yang Yesus berikan. 跟耶稣所给我们的不一样。 Kita melihat satu ayat, yaitu dari Yohanes pasal 10 ayat 28 sampai 29, dua ayat. 我们来看约翰福音的答案，第4章28、29节。 Yohanes pasal 10 ayat 28 sampai 29. 约翰福音10章28、29节。 Saya bacakan terlebih dahulu kemudian diterjemahkan dalam bahasa Mandarin.
Yohanes 10 ayat 28 sampai 29, Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang telah memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. 神的话告诉我们，我又赐给他们永生，他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。我父把羊赐给我，他比万有都大，谁也不能从我手里把他们夺去。 Inilah kekristenan. 这就是基督教， Bukan mudah-mudahan, bukan semoga, tetapi pasti. 不是但愿，乃是肯定。 Kenapa? 为什么？ Karena bukan kita yang berusaha, tetapi Yesus yang menyelamatkan kita. 不是我们的作为能够拯救我们，乃是主耶稣所做的能够拯救我们。 Bukan kita yang bekerja untuk keselamatan, tetapi Kristus yang bekerja untuk keselamatan. 不是我们为得救而尽力而为，乃是耶稣已经完成了这个救恩。 Kristus yang mati di kayu salib dan Kristus yang bangkit dari antara orang mati, itulah yang memberikan kita damai sejahtera di dalam keselamatan. 为我们死在十字架上，为我们复活的神，他会赐给我们真正的平安，就是救恩。 Kita sedikit belajar bahasa Yunani ya Bapak Ibu, jangan belajar bahasa kek terus. 我们不要一直学客家话，我们学的希腊文一点。 Nah ini satu kata yang baik untuk kita boleh pelajari dan ingat dalam hidup kita. 可能我们在一生中可以记下的这一句重要的。 Ketika Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu, kata damai sejahtera bahasa Yunaninya adalah eirene. 那么主耶稣说：“愿你们平安。”平安在希腊文，主耶稣所讲的句话就是 eirene。 Jadi kalau Bapak Ibu ada yang sebentar lagi akan mendapatkan cucu perempuan, bisa kasih nama Iren. 所以当你若是要得到孙女的话，你可以给她起名叫 Irene。 Itu artinya adalah damai sejahtera 就是意思就是愿你平安， yang didapatkan dari keharmonisan di dalam relasi. 是在一个和睦共处的一个状况之下所得到的。 Sebagai contoh misalnya, 像我给你例子， ketika Bapak Ibu memiliki keluarga yang harmonis, 比如说你有一个和谐的家庭， relasi suami istri baik, relasi orang tua anak baik, 夫妻关系很好，跟儿女们的关系也是很好。 rumah akan memiliki damai sejahtera, betul ya Bapak Ibu? 当然，家里的气氛必定是充满和平。 Ini yang disebutkan sebagai eirene atau damai sejahtera yang Yesus berikan. 这就是跟 Eirene 主耶稣所讲的平安一样。 Ada keharmonisan di dalam relasi. 所以在关系上和睦。 Dan ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, 当主耶稣从死里复活的时候， maut tidak lagi berkuasa, 死亡的渡沟不再掌控住， kita diperdamaikan dengan Allah. 我们就跟父神和好了。 Relasi kita dengan Allah menjadi harmonis. 我们跟父神的关系变成和睦， Itu sebab kita punya damai sejahtera. 所以我们就得到那个平安。 Itu sebab keselamatan kita terjamin. 所以我们的救恩有保障， Itu sebab keselamatan kita pasti. 我们的得救是肯定的。 Sekarang saya coba tes ya Bapak Ibu. 试问弟兄姐妹， Siapa di sini dari Bapak Ibu yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus? 哪一位真正相信耶稣基督的？ Ya, semua kita pasti percaya. 当然，可能我们 Pertanyaan 会 yang 相信。 kedua. 第二个问题， Siapa yang percaya dan yakin kalau Tuhan panggil hari ini pasti masuk surga? 是谁肯定的敢说，我今天蒙召归天，一定上天堂？ Coba ya sekali lagi Bapak Ibu, kalau percaya angkat tangannya sekali lagi. 你肯定，你可以举起手。 Nanti Musa Felix lihat, Musa Andi juga lihat siapa saja yang tidak angkat tangan. 等下，菲利牧师、严牧师他们看谁还没举起手。 Siapa di sini yang percaya ketika Tuhan panggil hidupnya mau kapanpun, mau hari ini sekalipun, pasti akan mendapatkan keselamatan?
谁肯定相信，就是主也今天你离开世界，或者以后一定上天堂。 Oke, boleh turunkan tangan. 把手放下来。 Kekristenan bukan mudah-mudahan, bukan semoga, tetapi pasti. 基督教不是但愿，乃是肯定， Karena Yesus bangkit. 因为我们的主耶稣是复活的神。 Inilah yang disadari oleh para murid. 这是门徒们所悟性到的。 Para murid yang takut pada hari itu, sekarang mereka melihat Yesus, mereka sadar. 门徒们充满惧怕，当时，现在他们醒悟过来。 Hidup saya ada di tangan Tuhan yang hidup. 我的人生是在活着的神的手中。 Maka para murid dikatakan dalam ayatnya yang ke-20, mereka bersuka cita karena melihat Tuhan. 所以在第20节，门徒们充满喜乐，看见主。 Yang tadinya mereka sedih, sekarang senang. 刚才是悲伤，现在喜乐； Yang tadinya mereka takut, sekarang berani. 刚才惧怕，现在变勇敢。 Padahal situasinya tetap sama. 其实他们的环境处境还是一样， Orang Yahudi tetap mau membunuh mereka. 犹太人还是想办法要杀害他们， Orang Yahudi tetap mau menangkap dan menyiksa mereka. 犹太人还是要抓他们。 Kenapa mereka bisa berani sekarang? 为什么他们现在会有勇气？ Karena mereka melihat Yesus yang sudah bangkit dan hidup. 因为他们已经看见复活的主。 Oleh karena itu, Bapak Ibu semua, izinkan saya bertanya. 所以我要问弟兄姐妹， Siapa yang Bapak Ibu lihat di dalam kehidupan ini? 在这个人生中，你所看的是谁？ Apakah kita melihat kepada Allah yang hidup, ataukah kita melihat segala sesuatu yang seringkali mengunci diri kita? 是不是我们仰望活着的神，或者看一些束缚我们、辖制我们的东西？ Apakah kita percaya bahwa Dia hidup dan hidup kita ada di dalam tangan Dia, atau kita justru tetap berada di dalam ketakutan kita setiap hari? 或者我们真正的相信，把我们的生命托在一个活的神的手中，或者时时刻刻还活在惧怕中？ Ketika kita melihat Allah yang hidup, baru kita bisa memiliki damai sejahtera. 当我们看见活的神，我们才有真正的平安。 Inilah Bapak Ibu semua janji yang Tuhan berikan kepada kita. 这是神给我们每一个信他的人的应许。 Namun tidak berhenti sampai di sana, masih ada ayat 20 sampai 23. 20到23节， Di dalam ayat tersebut Yesus memberikan misinya kepada kita. 耶稣给我们每一个人他的使命。 Banyak orang Kristen, Bapak Ibu semua, ketika ditanya, kenapa kamu mau percaya Yesus? 很多人问基督徒为什么你要相信耶稣？ Biasanya orang Kristen akan menjawab, ya supaya saya nanti mati masuk surga. 很多基督徒的答案就是我死了可以上天堂。 Itu betul dan tidak salah karena itu janji Tuhan. 这是对的，不错，因为这是神的应许。 Tapi tidak cukup sampai di sana. 但是只到那里还不够。 Kalau percaya Yesus, sekarang kita sudah memiliki keselamatan. Kenapa kita masih hidup dalam dunia ini? 我们相信了耶稣，我们得到了救恩，为什么神还许给我们活在世界上？ Jawabannya dalam ayat 21 sampai 23. 21到23节给我们 Yesus 答案。 mengatakan, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu. 耶稣对他们说：“愿你们平安，父这样差遣了我，我也照样差遣你们。” Ada misi yang Tuhan berikan kepada kita. 所以神给我们一个基督徒使命， Kita tidak perlu lagi hidup untuk berusaha menyelamatkan diri karena Tuhan sudah selamatkan kita. 我们不必用我们的行动，来让我们可以得到救恩，因为耶稣已经赐给我们。 Sekarang tugas kita adalah memberitakan Injil. 现在我们的任务就是传福音， Tugas kita adalah membawa kabar tentang kebangkitan Yesus kepada dunia ini. 就是把耶稣基督复活的讯息带给世界。 Dunia yang membunuh Yesus belum tahu bahwa Yesus bangkit.
杀害耶稣的世界不知道耶稣已经复活， Dunia yang menghina Yesus belum tahu pengampunan yang Yesus berikan. 侮辱耶稣的世界不知道耶稣给的这个世罪恩典。 Dunia yang membenci Yesus belum tahu kasih yang begitu besar yang Yesus berikan di atas kayu salib. 憎恨耶稣的世界还不知道耶稣十字架的大爱。 Tapi kita sudah tahu. 我们今天知道， Bapak Ibu sudah tahu. 弟兄姐妹都知道， Bapak Ibu sudah diselamatkan. 我们已经蒙恩得救的人。 Sekarang tugas kita adalah memberitakan Injil. 现在我们的任务就是传福音。 Maka itu Bapak Ibu semua, 所以，亲爱的弟兄姐妹， ada satu proyek ketaatan yang saya ingin ajak kita lakukan bersama-sama, termasuk diri saya sendiri. 今天我们要学习一个顺服的事工，你我都要去行的。 Kita coba berkomitmen di hadapan Tuhan di dalam 1 bulan kita menginjili 2-3 orang. 我们学习在1个月里面立志要传福音给最少2-3个人。 Kita beritakan Yesus yang bangkit. 我们把复活的耶稣传给他们。 Lalu kita ajak mereka untuk datang ke gereja. 后来我们邀请他们来到教会， Kita ajak mereka untuk bersekutu bersama-sama di dalam gereja ini. 我们邀请他们一起来在教会团契， Bukan sekedar untuk memenuhi gereja, 也不是为了要填满教会， bukan untuk hamba Tuhan, 也不是为了传道牧师， tapi karena ini misi dari Tuhan. 但是因为是主耶稣给我们的使命， Tentu tidak mudah Bapak Ibu semuanya. 当然不容易。 Seringkali ketika kita melakukan penginjilan ada saja orang-orang yang menolak kita. 常常我们传福音，一些人会拒绝我们。 Saya pernah suatu kali ketika saya berada di Bogor, saya menginjili satu orang bapak. 有一次我在报务的时候，我传福音给李先生， Kemudian dia marahi saya habis-habisan. 我后来他一直在那里骂我、责备我。 Saya hanya mengatakan, Pak, Yesus sayang Bapak. Bapak apakah mau percaya kepada Yesus? 我只是跟他说：“先生，主耶稣爱你，你要相信他吗 Kemudian Bapak ini menghabisi saya dengan begitu banyak kata untuk yang menghina saya, merendahkan saya, dan sebagainya.？” 后来这位先生用很多的很难听的语气来责备我、侮辱， Tidak mudah. 不容易。 Maka Yesus dalam ayat 22 memberikan Roh Kudus. 所以主耶稣在第22节给我们圣灵， Roh Kudus yang membuat kita berani untuk memberitakan Injil. 圣灵给我们勇气传福音， Roh Kudus yang menolong kita untuk bersaksi. 圣灵帮助我们做见证。 Hanya saja dalam ayat 23 ini kita perlu hati-hati. 23节我们要更注意的。 Saya bacakan sekali lagi ayat 23 kepada kita. 23节。 Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. 你们赦免谁的罪，谁的罪就赦免了；你们留下谁的罪，谁的罪就留下了。 Wah, kalau gitu enak ya, kita sama dengan Tuhan, kita sama seperti Tuhan. Kalau kita bilang, wah kamu masih dosa, berarti dosanya tidak diampuni. Wah kamu dosa diampuni, baru kamu dosa diampuni. Tidak. 就是照这个词句来讲，我们何等的了不起！好像神讲谁的罪得赦，他就得赦；不得赦就不得赦。 Maksud Yesus pada bagian ini bukan untuk kuasa otoritas pribadi yang bisa mengampuni seolah-olah kita Tuhan. 主耶稣的意思不是那样，不是给我们这个权威、权柄，能够个人赦免别人的罪。 Yesus ingin menyatakan kuasa dari Injil yang kita bawa. 但是主耶稣所要表达的就是我们有这个福音的权柄。 Ketika seseorang percaya kepada pemberitaan Injil kita, maka dia selamat. 当一个人他愿意相信我们所传的福音，他就得救。 Ketika seseorang tidak percaya kepada pemberitaan Injil kita, maka sampai seumur hidup dia tidak percaya, maka dia tidak selamat. 但是当我们传福音，他不要相信这道理，是不相信，他就没有得救。 Inilah yang didapatkan oleh para murid dan kita sebagai orang Kristen pada hari ini. 这就是今天我们的使命，成为基督徒， Janji keselamatan 得救的应许。 dan misi untuk dunia ini. 第二就是在这世界上
我们的使命。 Setelah Yesus itu bertemu dengan para murid mendapatkan transformasi yang begitu luar biasa. 当主耶稣复活以后，见到门徒们，门徒就真正的改变。 Para murid tidak lagi diam di dalam ruangan yang terkunci. 他们不在那个所住的房子里面待着， Mereka keluar dan memberitakan Injil. 他们开始出去传福音， Mereka takut kepada orang Yahudi. 不再惧怕那些犹太人。 Tapi setelah bertemu Yesus, dia memberitakan Injil kepada orang Yahudi. 他们见到耶稣复活之后，他们就传福音给犹太人， Bahkan Bapak Ibu semua di dalam catatan sejarah, 甚至在历史的记载， para murid mati dengan martir. 门徒们牺牲了他的生命为神而死。 Kecuali Rasul Yohanes, karena Rasul Yohanes akan dibuang ke dalam Pulau Patmos oleh kerajaan Romawi, kemudian dia akan mati dengan tua di sana. 所以除了约翰，他被罗马帝国被他送到巴摩海岛，后来老的时候才离世。 Tapi Petrus yang pernah menyangkal Yesus karena ketakutan, mati dengan cara salib terbalik karena memberitakan Injil. 彼得他曾经否认耶稣，后来死的时候是倒钉十字架，为了传福音。 Andreas mati dengan salib silang. 安德烈他死的时候也是钉十字架倒死。 Thomas mati dengan cara ditombak ketika dia berada di India penginjilan. 多马他死的时候是在印度传福音的时候，他被人刺死。 Kenapa para murid berani mati untuk Tuhan? 为什么门徒们愿意为主而死命？ Karena Yesus sudah menjamin damai sejahtera bagi kamu. 因为主耶稣已经给他们一个肯定，愿你们平安。 Mereka tahu hidup mereka ada dalam tangan Tuhan yang hidup. 他们知道他们的生命是在活的神手中。 Demikian juga kehidupan Bapak Ibu dan kehidupan saya. 今天你我的人生也是一样， Hidup kita bukan di tangan mayat. 我们的人生不在一具死的尸体， Hidup kita ada di tangan Tuhan yang hidup. 但是我们的人生是在一个活的神的手中。 Maka Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu. 所以主耶稣说：“愿你们平安。” Biarlah Bapak Ibu semua melalui firman Tuhan pada hari ini, 当你接着今天下午的讯息， kita boleh semakin dikuatkan di dalam iman kepada Allah yang hidup. 我们信心得坚固，来在活的神的身上， Dan kita dapat menjalankan panggilan untuk memberitakan Injil. 而且我们可以履行神的呼召去传福音。 Iman kita tidak sia-sia, 信心不会徒然， iman kita ada pada Tuhan yang hidup. 因为我们的信心是在活的神的身上。 Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. 我们低头祷告。 Mari kita berdoa. Tuhan, inilah setiap kami. 主啊，我们在这里， Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. 我们要感谢神，拥有你这位神， Tidak ada Allah lain yang mau datang ke dalam dunia ini. 没有其他的神愿意来到世界上， Tidak ada Allah lain yang mau mati di atas kayu salib. 也没有神愿意死在十字架上， Karena salib terlalu hina. 因为十字架是太卑微残酷， Dan tidak ada Allah lain yang bangkit dari antara orang mati. 没有其他的神能够从死里复活。 Kubur kosong menjadi bukti bahwa Engkau hidup. 空坟墓证明你是活的神。 Dan kami beriman kepada Allah yang hidup. 我们的信心建立在活的神的身上。 Tuhan, biarlah Engkau memakai hidup kami 神啊，求你使用我们的人生， di dalam masa-masa hidup kami. 在我们的一生中， Kami dapat membawa pesan tentang kebangkitan-Mu kepada orang lain. 我们可以把这个主复活的信息带给别人， Pakailah hidup kami 使用我们的生命， dan permuliakanlah nama-Mu melalui hidup kami. 让你的名从我们生命中得荣耀。 Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, 奉耶稣基督的名， Allah kami yang hidup, 我们复活的神， kami berdoa. 我们祷告， Amin. 阿门。